Sekarang dah tak boleh lah. Sekarang Jabatan Pendaftaran hanya membenarkan nama yang panjangnya sampai 94 aksara saja. Tuan-tuan jangan nak buat kelakar bubuh panjang-panjang. Tapi tak boleh lawan cerita Musang Berjanggut. Kalau tuan-tuan tengok cerita Musang Berjanggut, ingat tak babak ketika Megat Alam Sengketa, dia nak meminang Puspawangi binti Kemenyan. Babak tu tuan-tuan ingat. Ayah kepada Megat Alam Sengketa, apa namanya? Hamba bernama Datuk Laksmana Megat Padang Jarak Padang Tekukur, putra Sang Kuryang Prabu Sakti Ratna Galuh Chandra Kiratna, keturunan ayam Belanda. Kira ambil lama dah duk main benda tu. Banyak saya nak ceritakan, tapi kita dah ada signal untuk azan isyak. Jadi kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Besar Tan Sri Akhil Sani bin Haji Abdullah Sani selaku pengacara dan juga nazir Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya. Seterusnya para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid An-Nur USJ 4, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka. Dan malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu menyambut bulan Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, jika tidak salah kiraannya malam ini kita dah pun memasuki 14 Sya'ban tahun 1445. InsyaAllah pada hari Ahad depan, 10 hari bulan Mac, kami di Jabatan Agama, di Jabatan Mufti bersama dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Jupem akan pergilah menengok anak bulan. Maknanya kurang lebih lagi 16 hari kita akan didatangi dengan tetamu yang sangat istimewa. Telah tersebut dalam Al-Quran, panggilan bagi orang beriman, tak kira lelaki atau perempuan, marilah bergembira di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bakal bertandang, semua yang beriman kini diundang, membaca zikir Al-Quran berkumandang, Lailatul Qadar marilah dihadang. Ramadan ini dia ada banyak nama. Dia ada banyak nama. Selain daripada dikenali sebagai Ramadan, dia juga mempunyai kurang lebih 17 nama-nama yang lain. Dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam, karya Syekh Zain bin Muhammad bin Husin Al-Idrus Al-Ba'lawi, dicatatkan ada 17 nama-nama bulan Ramadan. Ada yang popular, ada yang tidak popular. Antara nama bulan Ramadan ini adalah Syahrul Ibadah, bulan ibadat. Ada juga dipanggil Syahrul Khair, bulan kebaikan. Ada dipanggil Syahrul Rizq, bulan rezeki. Ada yang dipanggil Syahrul Muwasat ataupun Muwasaat, ada juga khilaf disebut bulan pertolongan. Ada yang disebut Syahrul Jihad, iaitu pada bulan ini
Juga bukan bulan jihad, banyak peperangan berlaku pada bulan Ramadan. Ada yang menggelarnya Syahrul Barakah, bulan keberkatan. Ada memanggilnya Syahrul Masajid, bulan masjid-masjid semua hidup. Ada yang manggil Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Ada yang manggilnya Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Ada yang manggilnya Syahrul Doa, ada yang bulan-bulan doa, bulan berdoa. Yang terkenal Syahrul Rahmah, bulan ini bulan yang penuh dengan rahmat. Memang Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini akan datang bulan pada kamu, bulannya sangat berkat. Apa sebab? Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Kerana pada bulan ini Allah wajibkan kamu puasa dan dibuka pintu syurga. Kalau orang beriman, bila dia dengar pintu syurga dibuka atau pintu langit terbuka, dia ada keterujaan. Alangkan kita sekarang ni pun kalau dengar ada restoran baru nak buka, baru iklan, baru opening soon, kita pun dah excited. Bila grand opening dia, soft launch, orang beratur panjang sebab pembukaan dia. Maka kalau kita orang beriman pula, bila Nabi sebut surga dibuka, kalau tak excited, rugi lah. Itu sebab bulan ni dia rahmat dia kerana pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fi syayatin, ni panjanglah hadisnya. Selain itu juga bulan ni kata ulama digelarkan Syahrus Siam, bulan kita ini berpuasa. Ni maklumlah benda ini. Dan bulan ini juga digelarkan sebagai Sayyidus Syuhur, raja segala bulan. Tuan-tuan, raja segala bulan ni, kita dengan raja macam mana? Cara kita memuliakan raja. Macam kami di Pahang, negeri beraja. Selangor pun negeri beraja. Kalau kita menyela tuanku berangkat semayang ke Masjid An-Nur misalnya, adakah kita buat preparation lebih kurang? Tak, kita akan mesyuarat. Saya ingat 3-4 kali. Panggil JKR, panggil pejabat daerah, majlis bandaraya, semua. Mesti ada meeting. Lepas tu kadang ada masjid kampung, tanya bila peruntukan nak turun, kita nak baiki itu, ini. Sekarang ni duit zakat dah tak boleh guna untuk masjid. Sebab masjid tak masuk asnaf, kecuali untuk aktiviti masjid. Untuk maintenance, pembaikan, zakat tak boleh digunakan, dah difatwakan. Jadi minta sumber lain daripada kerajaan, sumbangan. Macam kita sumbangan malam ni. Sebab zakat dia ada asnaf yang disebut secara spesifik dalam Quran. Itu tak boleh ubah. Dan daripada 8 tu tak sebut pun masjid. Takkan Allah terlepas pandang nak sebut masjid. Artinya spesifik untuk kumpulan itu saja. Masjid you kena cari sendiri. Jadi banyak masjid yang nak baiki, rosak sebagainya, minta duit dengan majlis agama. Kita ajar taktik lah. Kalau nak cepat peruntukan, nak baiki lampu ke apa ke, buat surat sekeping, menyela tuanku berangkat. Menyela tuanku semayang Jumaat. Tuanku kalau berkenan, tengoklah macam mana persiapannya masjid itu nanti. Bukan kita siap. Pejabat kerajaan ni datang. JKR datang, semualah segalanya datang. Bersih, jalan tar mana berlubang. Yang tak lubang pun dia buat juga lubang supaya nak masuk dalam report. Kerja telah dijalankan. Baik itu rahmat kerana kita nak menyambut raja. Dan kami hari tu, boleh tuanku Sultan Pahang berangkat balik ke Pahang selepas 5 tahun jadi tuanku agung. Tengok sambutan macam mana menyambut raja. Sepanjang jalan pegang bendera, itu semua mesyuarat berapa kali, bincang macam mana pergerakan dan sebagainya, gajah berapa ekor nak bawa. Semua ada kira-kira dia. Jadi kalau bulan Ramadan ni, dia ni raja segala bulan. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni punya hebat tak hebat, bila dia nak datang, 14 mufti, Great Josasi semua, panjat bukit. Panjat bukit nak menunggu kedatangan Ramadan. Don't play-play oh. Bukit bukan tinggi-tinggi. Negeri yang ada bukit selamat. Yang tak ada bukit, menara lah jawab. Macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak ada bukit, naiklah menara KL. Tinggi menara KL tu tuan-tuan. Lepas tu mufti wilayah mujuk, kebanyakannya muda-muda, okeylah naik ke atas gaya. Tapi saya ingat menara Kuala Lumpur tu boleh lucut lah, tak payah buat lah tempat menengok nak bulan. Memang tak nampak. Kuala Lumpur ni benda yang nampaknya malam bercahaya sampai ke tengah malam pun ada lagi tak nampak.
Kadang intai pada jauh, nampak bling. Ingat kan nak bulan. Rupa KLCC punya api helikopter. Lepas tu macam negara Kuala Lumpur tak boleh lah menengok anak bulan. Tengok anak dara boleh, anak bulan tak boleh. Kuantan tempat baru Cape Blindong dah tak jadilah. Kami di Menara 188 pula. Memang tak nampak pun tengah bandar. Dia sedap ni Tioman, tempat-tempat yang paling cantik sekali Antartika lah, paling lawa sekali menengok anak bulan. Dan bila dah dapat keputusan, kita kumpulkan, kita hantarkan, laporkan kepada majlis raja-raja ataupun diisytiharkan oleh the keeper of the ruler seal, penyimpan mahal besar raja-raja, sebab dia raja segala bulan. Rejab, Syaban tak dapat level itu. Dia diisytiharkan, duduklah penyimpan mahal besar Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad duduk mengisytiharkan. Maka dengan ini diisytiharkan raya puasa 12 hari bulan Mac. Sekian, terima kasih. Jangan main-main. Tak boleh Pang Ching Fei ke yang mengisytiharkan, tak boleh. Yang boleh the keeper of the ruler seal saja. Dan benda tu melibatkan majlis raja-raja. Majlis raja-raja dalam mesyuarat kali ke-92 pada 15 dan 16 Mac tahun 72 telah bersetuju berkenan supaya penetapan tarikh permulaan puasa meliputi seluruh negara. Sebab kita tahu dalam hal agama di negara kita ni, agama ni perlembagaannya state matter. Dia hak prerogatif negeri. Negeri boleh buat apa saja tanpa ditunjuk oleh siapa-siapa. Tak ditentukan oleh persekutuan. Sebab itu kalau kita tengok di negara kita, antara negeri-negeri takkan seragam dalam banyak perkara pentadbiran keagamaan. Yang paling asas misalnya mas kahwin, kan lain-lain. Kita tak pernah sama. Asal tak boleh buat sama pula. Sebab itu hak negeri masing-masing. Dia lebih memahami budaya negeri dia, rakyat dia. Zakat fitrah pun tidak seragam. Ada negeri buat 3 kadar, ada negeri buat flat rate 1 kadar. Ada yang beras siam lain, beras panjang lain, basmati lain. Semua ada dia punya kiraan-kiraan dia. Waktu semayang kadang tak sama. Selangor dengan Kuala Lumpur kadang miss 1 second ataupun 1 minit. Boleh je nak seragam sepadan, tapi hak negeri. Tetapi dalam bab berpuasa, semua raja-raja berkenan kita buat sekali lah. Sebelum tahun 72 kita tak sama. Kadang orang Perak dengan orang Selangor beza-beza. Selangor puasa lebih sehari, Perak dah beraya masalahnya. Jadi orang ada pilihan nak raya awal pergi ke Perak masalahnya. Jadi itu yang berlaku dulu lah, berlaku dulu. Dan sebutan Ramadan sebagai raja segala bulan ini bukanlah ciptaan kita. Ini berdasarkan satu hadis kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sayyidu syuhuri syahru ramadana wa a'zamuha hurmatan Zulhijjati. Penghulu segala bulan adalah Ramadan, tetapi bulan yang paling agung kemuliaannya adalah Zulhijjah. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Walaupun dari segi teknikal ada di kalangan ulama hadis mendhaifkan hadis ini atas sebab dia beberapa mukharrij dia ataupun dia punya pencatat ataupun periwayat dia, mereka kaji dia punya chain of narratornya, katalah ada 5 versi, semua sama je dia punya jalan. Jadi macam ada something wrong. Dia punya flow dia, jalan dia, Khalid bin Yazid bin Abdul Malik dari Safwan bin Sulaim, dia ambil dari Atta' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. 5 hadis, 5 jalan sama. Takkan tak ada tambahan orang baru. Jadi menimbulkan sedikit, macam mana boleh sama sangat ni? Maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak. Hadis rare, benar-benar tunggal. Sebab jalan dia tak sama. Kita biasa hadis, ada 4 hadis, dia punya chain of narrator mesti ada perubahan sikit. Nabi pada Abu Hurairah kepada ni ada kona lain sikit. Yang ini sama semua, ini teknikal sikit. Tetapi kedudukan bulan Ramadan sebagai raja segala bulan, no doubt about it. Dia raja segala bulan. Tapi yang paling mulia adalah Zulhijjah. Sebab Zulhijjah ni dia ada korban, dia ada haji. Haji pula ada Arafah. Arafah ni hari terbaik berdoa. Apa lagi dipanggil? Syahrus Sadaqah. Bulan ini adalah bulan sedekah.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu shaumi afdalu ba'da Ramadan. Orang tanya kepada Nabi, apakah puasa yang paling hebat sekali selepas puasa Ramadan? Nabi jawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa terbaik selepas Ramadan adalah puasa Sya'ban, iaitu tujuannya kita mengagungkan dan memuliakan kedatangan Ramadan. Qila, ada tanya, fa ayu sadaqati afdal? Apa sedekah paling best, paling first class sekali ya Rasulullah? Jawapan Nabi, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah bulan puasa. Hadis riwayat Tirmizi. Adalah ulama yang buat kira-kira matematik lah. Dia mengatakan, bulan biasa kita sedekah RM1, malaikat belah kanan tulis RM10. Kita sedekah RM1, takkan ditulis markah RM1, ditulis RM10 atas rahmat Allah lah. Bulan Rejab, RM1 kita sedekah, ditulis afdalnya sebanyak RM70. Bulan Rejab. Bulan Syaban sekarang ni, yang tuan-tuan baru sedekah tadi, sedekah RM1 ditulis RM700. Itu RM1. Tapi Ramadan sedekah RM1 ditulis RM1000. Mungkin tuan-tuan baru nak sedekah buat masjid tadi, dengar ni tak jadi pula kata, Ustaz, kita tunggu Ramadan lah Ustaz, dapat RM1000. Yalah, kalau tuan-tuan boleh hidup tuan minggu depan, kok meninggal malam esok, jadi sedekah je lah. Tak payahlah tangguh-tangguh. Sedekah jangan tangguh, rugi. Siapa nak sedekah, nanti bulan puasa sedekah lagi. Yang ke-15 kata ulama, namanya Syahrul Haji ma'a Rasulillah. Bulan ni adalah bulan seperti berhaji bersama Nabi. Nabi satu hadis sebut, fa iza jaa ramadhana fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Bila Ramadan tiba, usahakanlah menunaikan umrah, sebab umrah di bulan Ramadan menyamai pahala ibadat haji, atau seolah-olah haji bersamaku. Hadis Muslim. Ini orang have untung lah. Setiap kali bulan puasa, sebulan dia duduk sana tuan-tuan. Kita duduk 11 hari pun bengkok lah, duduk di Mekah. Semua segala-galanya mahal, tak ada yang murah kalau bin Daud tu. Tapi lah ada orang rezeki dia lebih, Allah Ta'ala kurniakan, bolehlah dia duduk lama di Mekah. Tuan-tuan yang tak boleh pergi ke Mekah, datang ke masjid USJ 4 sudah lah. Nak cerita Mekah apa, masjid sebelah rumah tak pergi, tak jadi. Kita pergi yang dekat-dekat dulu. Itu yang ke-15. Yang ke-16, Syahrul Qiyam. Bulan ini adalah bulan didirikan semayang malam. Majoriti ulama mengatakan Al-Qiyam yang dimaksudkan bukanlah Qiyamul Lail, tetapi semayang tarawih. Termasuklah Imam Nawawi dalam Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim menyebutkan Qiyam Ramadan yang disebut dalam banyak hadis itu adalah semayang tarawih. Walaupun ada juga sebilangan ulama mengatakan ianya adalah semayang Qiyamul Lail, tapi majoriti semayang tarawih. Jadi insya-Allah kita tak berapa lama lagi tarawih lah kita. Umur kita ni tuan-tuan dah meningkat. Datanglah tarawih di masjid. Selama ni bukan kata tak tarawih, tapi celuk-celuk gitulah. Kadang di rumah, kadang tak. Time buka di hotel tak semayang. Ni umur dah meningkat ni, semayang di masjid lah. Tak kira mana masjid, datang mana yang sempat semayang berjemaah. Sebab tarawih ni tidak ada di bulan lain. Dan kalau kita dipanjangkan usia jumpa Ramadan, merasalah. Tapi kalau tak panjang umur tahun ni, tak ada dah jumpa Ramadan. Tak ada dah jumpa tarawih. Tarawih ni hanya Ramadan saja. Tarawih ni ialah ibadat yang sangat rare. Jarang kita jumpa pada bulan lain, hanya pada Ramadan saja. Bila sebut tentang tarawih, datang mana perkataan tarawih? Zaman Nabi, Nabi tak panggil tarawih. Tarawih ni benda baru. Perkataannya itu. Yang memperkenalkan perkataan tarawih, dia hanya wujud di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Nabi disebut semayang malam. Dia tak sebut tarawih, jom tarawih. Tak ada. Zaman Sayyidina Umar. Dan perkataan tarawih itu asal dari perkataan rawaha, maknanya berehat ataupun rest and relaxation. Kenapa kena rehat-rehat? Dia semayang ni dia tak boleh straight ataupun straight. Dia tak boleh direct semayang non-stop, tak boleh. Dia lepas 2 rakaat kita rehat dulu. Tenang. Tapi sebab orang Melayu ni kreatif, kalau dia suruh berehat, dia tidur terus. Jadi dia suruh selawat sikit. Datang budak-budak muda kata bid'ah. Memanglah bid'ah. Orang tak bagi makmum tidur je.
Sebab kalau ikutkan habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rehat dulu. Minum air dulu. Nampak orang kita dah minum air, dia bayang sigar kat belakang tak datang lah. Tak ada lah. Jadi kita lock dia dengan cara suruh dia selawat. Fadlan minallah wa ni'mah. Dia pun suka. Wa maghfiratan wa rahmah. Dia happy lah. Orang kita kan suka nyanyi-nyanyi sikit. Jadi buat benda itu dia suka. Subhanallah ma'bud, Subhanallah ma'wujud. Macam dikit barat dia buatnya, suka. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa yang dia jawab, tak tahu. Lantaklah janji dia. Rehat sekejap, masuk rakaat kedua pula. Kata Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab, perkataan tarawih ini jamak daripada tarwihah. Maknanya mesti sekali berehat. Dia tak boleh direct. Maka dinamakan solat itu solat tarawih kerana setiap 4 rakaat, iaitu 2 rakaat selawat, 2 rakaat disunatkan berehat seketika. Macam kita di Malaysia, amalan kita yang orang tua-tua dulu aturkan, kita berdoa lah. Maknanya habis daripada 2 rakaat pertama, kita selawat pendek, naik rakaat ketiga dan keempat. Masa yang keempat, kita ada doa sikit. Yang biasalah imam baca yang doa minta Lailatul Qadar lah, macam-macam. Baca doa sikit. Itu yang disebut sebagai rehat itu tadi. Cuma kata Ibn Muflih, tarawih ini juga diambil daripada marawihah. Marawihah ni maksud perbuatan yang berulang-ulang, repetitive in deeds, repeated in actions. Dia mesti diulang-ulang. Dia tidak buat 2 rakaat, pergi kedai Syekh Hamar sekejap, datang balik buat ladak. Dia mesti konsekuen lah. Dia berterusan. Dia kalau sejarah tarawih bulan Ramadan ni, kata para ulama, sebagaimana hadis daripada Aisyah, Nabi dulu hari pertama bulan Ramadan, Nabi keluar pergi ke masjid. Nabi semayang tarawih. Jadi lepas Nabi semayang tarawih, sahabat yang ada dalam masjid tengok Nabi semayang. Nabi tak ajak pun. Jadi mereka pun follow Nabi. Malam yang kedua, bilangan jemaah makin ramai. Dia dah viral dah sesama dia. Oh, lepas buka ada semayang, lepas semayang Isyak. Semalam ada juga sok. Jom kita semayang. Jadi dia dah jadi ramai. Malam yang berikutnya, jemaah makin ramai. Sampai membuat masjid. Malam yang seterusnya, malam keempat, kata ulama, Nabi tidak keluar ke masjid. Nabi tidak ke masjid. Sehingga orang ramai ketika itu menanti-nanti kedatangan Nabi. Sampai kat subuh baru Nabi keluar. Kemudian sahabat pun tanya, kenapa semalam tak ada? Nabi kata, aku tak keluar khasyitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Saya tak teruskan semayang malam tadi sebab saya takut benda ni diwajibkan kepada kita semua. Nanti orang akan ingat benda ni wajib. Ini hadis Bukhari. Jadi itu yang cara Nabi buat lah. Maknanya Nabi itu dia takut jemaah salah faham tu semayang fardu. Itu yang dia tak pergi ke masjid. Tuan-tuan tak pergi ke masjid sebab malas. Bukannya ikut sunnah Nabi. Ada orang, saya tanya, kau kenapa tak semayang masjid? Ustaz, Nabi pun tiap-tiap malam tak pergi masjid. Kau mengaji di mana? Nabi tu ada sebabnya. Orang ngikut ke belakang tu. Jadi kita pun datanglah semayang jemaah melakukan tarawih ni. Cuma berapa jumlah ini sebenarnya tak sepakat. Saya tak tahulah masjid tuan-tuan ni yang tengah renovate ni berapa rakaat gayanya. Berapa rakaat tuan-tuan tahu ni? Alhamdulillah, Masya Allah. Ingat geng 08 tadi. Ni bukan kongsi gelap kan sedih. Tak ni kan 8 rakaat ni. Tukar pengambil moreh ni. Dia berapa jumlah yang sepatutnya? Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pendapat yang dipilih oleh Abi Abdullah ataupun Ahmad bin Hanbal ialah 20 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 20 rakaat. Dan ini juga pendapat As-Sawri, Abu Hanifah dan mazhab kita Syafi'i. Buat 20 rakaat. Cuma kata Imam Malik 36 rakaat. Dan dia memang satu perkara yang lama telah dilakukan oleh penduduk di Madinah. 36 ni banyak sangat lah. Macam kita 20 tu pun dah terror sangat. Tak lebay lah 20 ni. Biasa 8 je kita buat. Sekali lagi, bilangan semayang tarawih sebenarnya ulama khilaf. Antara pandangan mazhab yang disebutkan dalam banyak kitab, kalau pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali,
memang 20 rakaat berdasarkan hadis daripada Khalifah Umar Al-Khattab yang memerintahkan sembahyang tarawih 20 rakaat berjemaah, bukan seorang, berjemaah, sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Kalangan ulama mengatakan bahawa pada peringkat awal tarawih ini dilaksanakan dengan memanjangkan bacaan solatnya, baca panjang. Tapi lama-lama manusia menjadi lemah. Tak semua orang daya tahannya sama untuk mendengar Quran. Jadi dilaksanakan tarawih tu 23 rakaat dengan cara kita pendek-pendekkan bacaannya. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Walid Al-Baji dan nukilkan Imam Zurqani dalam Syarah Al-Muwatta. Asalnya semayang, walaupun Nabi buat 8-nya panjang. Baik tu tuan-tuan yang semayang 8 rakaat, jangan tepuk dada. Wah, saya tak main 20 ni Ustaz, saya 8. Kenapa? Saya ikut Nabi. 20 ni ikut Umar. Ni bukan Haji Umar belakang rumah awak. Ni Sayyidina Umar Al-Khattab, cuba hormat sikit gelar-gelar ke sahabat ni. Awak cakap macam Syiah. Umar ni you kena respect dia. Dia fikir macam mana aku nak bagi orang datang masjid. Sebab asalnya Nabi memang baca panjang. Kata Abu Sa'id kata Huzaifah Al-Yamani, ini direkodkan oleh Al-Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Kubra. Nabi biasa habis Fatihah baca Baqarah komplit 286 ayat. Siapa larat nak berdiri belakang dia? Sahabat okey lah, Al-Hafiz semua. Kita yang Al-Haf ni separuh je. Orang lain apa 30 juzuk, kita apa juz 30. Tak lama, tak sama. Mulalah bertaigo time semayang melayar. Bertaigo. Aku ni bertaigo apa? Ngantuk. Habis Baqarah kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk. Sambung pula Ali Imran 2 juzuk. Ali Imran 200 ayat. Komplit dia baca. Maknanya bayangkan Al-Baqarah tu saja 3 juzuk. Nabi sambung Ali Imran lagi 2 juzuk. Ada 2 juzuk 200 ayat. Mana dah 5 juzuk. Rakaat pertama. Kemudian habis Ali Imran, kata Huzaifah Al-Yamani, dia sambung pula surah Nisa. Komplit 176 ayat. Surah Nisa saja ada 3 juzuk. Mana Nabi satu rakaat 8 juzuk, 662 ayat. Tuan-tuan yang semayang 8 nak tepuk dada kata ikut Nabi. Saya ikut Nabi. Nabi mana? Engkau 9 suku dah balik. Orang semayang 8 balik tengah malam. Bukan marah 8 rakaat malam ni, dah. Jangan sombong. Orang kata ni 20 tak betul, tak boleh lah begitu. Kita ini khilaf, benda khilaf. Jadi Umar Al-Khattab fikir umat akan datang ni pemalas semua, tak mampu dia nak semayang satu rakaat nak habis 8. Kalau satu rakaat 600 ayat, tuan-tuan kira lah macam mana. Memang itu Nabi semayang bengkok kaki bulan puasa. Kita bulan puasa bengkok juga kaki, garut lain. Salah makan buka lain. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil Khurasi disebutkan, penduduk Madinah masa itu, puncanya lah, dia jealous. Dia jealous tengok orang-orang di Mekah, mereka ni berterawih setiap 4 rakaat tawaf. Oh, dengki lah orang tengok. Action tuan-tuan. Kita habis 4 rakaat doa, yalah, dia orang boleh tawaf. Mana kan benda depan mata. Jadi orang Madinah berasa sedih lah. Dia berdengki bab-bab pahala, geng-geng ni, dia tak ada fikir benda lain. Jadi penduduk Madinah, dia buat satu inisiatif, dia tambah lagi daripada 16 rakaat kepada 20 rakaat sebagai ganti mereka tak dapat tawaf di Madinah. Menjadikan semayang mereka, seperti kata Imam Malik tadi, 36 rakaat. Dan berkata Al-Bisati dalam Syarah Al-Burdah, orang pertama yang melaksanakan sembahyang tarawih 30 rakaat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi untuk tuan-tuan tahun ni, tak kira lah tuan-tuan nak buat 8 ke 20, tapi berdasar umur kita ni buat lebih sikit. Ini bekalan kita, bekalan dalam kubur, so bukan untuk orang lain pun, untuk kita. Adalah sedikit akaun pahala tu ada bawa banyak. Dan kalau boleh masjid-masjid Ramadan ni bacalah panjang sikit, takkan izaja tadi. Bacalah panjang sikit. Oh, kami tak ada imam hafiz Ustaz. Tak apalah, pakailah imam import. Itu biasa. Panggil imam-imam budak hafiz yang bacaan bagus,
Kalau tuan-tuan nak buka depan pun boleh juga. Letak Quran besar, tapi takut kipas tiup kan, hilang habis ayat. Lupa nak sepit. Ada hari masjid blackout, gelap senyap tu imam. Dia baca depan. Masalah juga. Jadinya risiko tu ada. Senang panggil anak-anak yang hafal jadi imam. Saya dulu masa jadi imam masjid negeri Pahang, masa tu baru-baru buka lah masjid PKP. Kita kan dulu Ramadan setahun tu sembahyang di rumah semua kan. Jadi yang tahun yang berikutnya adalah kita ada kelonggaran sikit buka masjid. Tapi sebab orang dah lama tak sembahyang di masjid, dia dah jadi malas tu ada sikit lah. Kita try masa tu Ramadan, selepas pada PKP apa semua tu, buat nak try baca satu juzuk setiap kali 1 juz untuk sembahyang tarawih. Malam pertama tu okey lah. Bila buat 1 juzuk, okey, habis. Malam esok tak ada dah orang datang. Kata tak nak dah datang masjid negeri. Panjang sangat baca. Oh, kita faham. Hari pertama tu dia memaksa je diri dia nak balik, malu dia dah duduk depan. Awak semangat sangat marah masjid tak buka, bila datang ameh kita buat 1 juzuk terus tak kuat sebab dia lama tinggal sembahyang tu kan. Tapi kita kagumlah kepada adik-adik santri kita, warga pondok pesantren Al-Fatah di desa Temboro di kecamatan Karas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dia orang tuan-tuan sembahyang tarawih 23 rakaat. Tapi dia punya duration 8 jam. Lama betul. Kita buat tarawih 20, habis pukul 9.50, rasa masuk surga dah tuan-tuan. Bila melantar jalan tu, melayang je rasa, surga aku ni. Aku buat 20 ke tahu. Rasa perasaan masuk surga tu. Mana kalau rasa mati lah tu, sunnah khatimah aku ni. Baru 9.50 balik. Bayangkan kalau sembahyang 8 jam. Dia sembahyang start pukul 7 malam, dia isyak sana lain sikit dengan kita. Tamat sembahyang tarawih pukul 3 pagi. Rupanya rakaat pertama sampai rakaat ke-20 imam baca komplit 30 juzuk. Setiap rakaat imam baca 1 hingga 2 juzuk, paling cepat 24 minit, setengah jam, 40 minit begitu. Tapi dia tak open public, dia sebab dia pesantren. Jadi dia tertutup, masjid institusi. Jadi orang luar yang datang pun tak ramai. Kalau public orang awam datang, tuan-tuan pensan, tuan-tuan pukul 3 pagi baru-baru. Jadi yang datang tu biasanya adalah orang-orang yang memang hafal Quran juga. Dia sebab hafiz Quran ni, ini untuk maklumat tuan-tuan. Dalam kita ni ramai hafiz Quran. Satu-satunya profession lah saya panggil, yang dia sekali dapat, dia kena sentiasa hidupkan hafiz Quran. Macam kita kalau dapat PhD tahun 75, tuan-tuan sampai sekarang tuan-tuan pakai lagi gelar doktor tu. Tak ada masalah. Tak ada orang nak tikai pun doktor, kita punya doktorate kita. Tapi kalau hafiz Quran, dia kena ulang. Dia nak mengulang di mana? Pergi masjid ni, iza ja. Pergi masjid ni, na'ataina. Dia sangat rindu tempat yang dia boleh mengulang membaca Quran. Salah satu mengulangnya semayang lah. Kalau kita mengulang berdepan dengan kawan tu biasa buat. Jadi bila ada masjid yang buat khatam Quran ke apa, dia orang memang suka sebab sambil semayang dia nak repeat dia punya hafalan dia. Jadi ramai yang pergi ke pesantren ini adalah orang yang memang nak mengulang. Pesantren Al-Fatah, desa Temboro. Tuan-tuan di Jawa Timur ni ada macam-macam. Tuan-tuan jangan keliru dengan pondok pesantren Mambaul Hikam Mantenan di Udanau. Itu di Blitar, Jawa Timur. Yang itu tarawih 23 rakaat, 7 minit je. Itu lain. Itu yang lain. Itu jangan keliru dengan tu. 1 rakaat 18 saat je. Fatihah dia 8 second. Fatihah dia. Kita yang pemalas ni paling laju 30 saat lah baca. Tapi lah kita tak adalah nak mengejek dia malam ni dah. Allah malam kita tak reti juga. Katakan ta'alim kan pesantren semua ialah macam-macam lah hujung-hujung zaman ni. Kita nanti bila tarawih, tuan-tuan kalau boleh berazam lah taat setia tak berulah bagi bersama Tok Imam. Tuan-tuan nak berapa rakaat, tuan-tuan punya pasal, tapi setia lah dengan imam. Maknanya kalau imam buat 20, tuan-tuan buat 20 lah. Jangan tinggalkan dia, kan kita dah berjanji sehidup semati. Tak itu tuan-tuan balik, tak boleh lah begitu. Kita duduk dengan dia. Apa fadilatnya? Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin.
Siapa yang berdiri sembahyang tarawih bersama imam sampai imam selesai bertugas, dituliskan baginya ganjaran seperti orang qiyamul lail sepanjang malam. Hadis Tirmizi. Jadi tuan-tuan datang sembahyang, pastikan habis sekali ngantuk imam. Sekali bangun salam kereta api. Tak adalah salam kereta api lepas Covid ni orang tak salam sah. Cuma salam kiri kanan balik semua. Salam. Oh itu pahala macam qiyamul lail sepanjang malam. Mungkin tuan-tuan yang memang komit nak buat 8 dia kerja, macam mana saya nak tunggu imam kat 10.30 baru habis. Saya dengan anak kecil lagi kan. Nak banyak-banyak benda ustaz. Ginilah bang, kalau awak nak juga fadilat berdiri bersama imam sampai habis, awak carilah surau yang buat 8 je. Dah tentu balik sekali dengan tu imam. Maknanya kalau kita buat 8, cari geng 8 dulu. Dan tuan-tuan buat 20, jangan pergi surau buat 8. Imam habis 8, menolong kita ke tepi, tambah lagi. Dah, imam baliklah kita. Ikut kita punya skufu kita. Yang penting buat 20 lah tuan-tuan, lagi bagus. Umur dah meningkat ni. Saya tak nak fokus pasal tarawih ni, saya nak fokuskan kepada tajuk yang ditentukan malam ni, iaitu salah satu daripada nama Ramadan ini yang kita nak fokus, Syahrul Quran. Ini dia, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan memang bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ni di dalamnya diturunkan Al-Quran, iaitu permulaan Quran. Bukannya semua Quran turun pada Ramadan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan kepada petunjuk itu dan pembeza antara hak dengan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini 17 nama yang ulama sebutkan diletakkan padanya Ramadan Al-Mubarak. Timbul pertanyaan, mengapa ada banyak nama? Ini satu petua Arab ya. Sesuatu itu atau seseorang itu, nak tahu dia hebat atau tidak, kita tengok berapa banyak nama dia. Semakin banyak nama dia, semakin hebatlah benda itu. Kata orang Arab, kasratil asma tadullu ala syarfil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kehebatan pemilik nama-nama. Allah ada berapa nama? 99. Nabi kita pun selain daripada apa yang kita tahu, berapa banyak ada nama Nabi? Banyak. Nama Nabi tu ada banyak. Sebab itu orang-orang yang hebat, mereka akan berusaha meletakkan diri mereka dengan nama yang banyak supaya dapat kemuliaan. Contohnya kita tengok Duli Amal Mulia Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan tengok Duli Amal Mulia Raja-Raja Melayu, nama dia orang panjang-panjang. Apa sebab? Nak barakah. Supaya jadi doa. Supaya nama tu disebut dengan penuh kemuliaan. Sebagai contoh, nama Tuanku Sultan Selangor, Tengku Idris Shah Ibni Tengku Abdul Aziz Shah. Tapi nama ditabalkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Mahrum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Kenapa panjang? Nak berkat. Lagi panjang, lagi berkat. Biasa macam Sultan Pahang pun samalah. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kan? Panjang. Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Panjang tu supaya jadi doa. Tapi tak semua kesultanan di Malaysia yang begitu. Ada juga kesultanan yang kadang-kadang nama dirinya panjang tapi nama tabalnya pendek. Itu ada juga. Contohnya kalau Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang Tuan Agong kita sekarang, nama diri panjang, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Tunku Mahmud Iskandar. Panjang. Tapi bila ditabalkan ke Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Full stop. Tak ada dah Ibni Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Tak ada dah. Almarhum Sultan Iskandar. Dia ringkaskan. Kalau Tengku Mahkota Johor ataupun Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tunku Ismail. Itu nama diri. Tapi bila ditabalkan, Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor, Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Kalau Pemaisuri Agong kita dulu, Tengku Ampuan Pahang sekarang, kan panjang namanya. Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah.
binti ni dululah almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar lah. Iskandar diringkaskan Ibni almarhum Sultan Iskandar. Panjang. Dan memang Tengku Ampuan Pahang ni, Penguasa Yago yang ke-16 ini, dia punya adik-beradik pun semua nama panjang-panjang. Kalau yang kekandanya, Yang Amat Mulia Tengku Puan Panglima Diraja Selangor, Paduka Puteri Tunku Kamariah Aminah Maimunah Iskandariyah. Panjang juga. Kakak seorang lagi, Yang Amat Mulia Paduka Besar Puteri Tunku Zabedah Aminah Maimunah Iskandariyah. Panjang-panjang. Dulu orang tanya, apa sahaja panjang-panjang? Kasratil asma' tadullu ala syarfil musamma. Banyak nama ini menunjukkan kemuliaan. Macam kita di Malaysia, adalah orang, dia tahu nama anaknya panjang-panjang. Sampai lebih 50 abjad pun ada. Tapi orang Malaysia tak faham, bahan kutuk secara berjemaah. Tak, dia tu nak dapat fadilat. Setakat ni nama terpanjang di Malaysia, siapa namanya? Princess Aura Nur Ermili Amara Aulia Bidadari Nawal Alzendra binti Muhammad Supian. Panjang betul nama dia. Dia telah menewaskan rekod yang dimiliki oleh Nur Fataniah Tariah Karimah Farwizah Zahabiyah Syahirah binti Airul Anizam. Dan juga rekod Damia Izzati Izazi Azam Al-Marliza Akhtar Dani Zeti binti Nurazam. Panjang betul. Ada dulu nama Prince Muhammad Ahmad Ashrafi Aulia Al-Farizir Rasha Sidra. Panjangnya nama. Princess Amanda Aulia Sofia Nur Jelita. Ada nama Nur Fakwa Rakzuel Aliana Putri binti Zulkifli. Sekarang dah tak boleh lah. Sekarang Jabatan Pendaftaran hanya membenarkan nama yang panjangnya sampai 94 aksara saja. Tuan-tuan jangan nak buat kelakar puguh panjang-panjang. Tapi tak boleh lawan cerita Musang Berjanggut. Kalau tuan-tuan tengok cerita Musang Berjanggut, ingat tak babak ketika Megat Alam Sengketa, dia nak meminang Puspawangi binti Kemenyan. Babak tu tuan-tuan ingat. Ayah kepada Megat Alam Sengketa, apa namanya? Hamba bernama Datuk Laksmana Megat Padang Jarak Padang Tekukur, putra Sang Kuryang Prabu Sakti Ratna Galuh Chandra Kiratna, keturunan ayam Belanda. Kira ambil lama dah duk main benda tu. Banyak saya nak ceritakan, tapi kita dah ada signal untuk azan isyak. Jadi kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini dalam kita meraihkan ambang kedatangan bulan Ramadan. Saya diminta membahaskan tentang Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Mana tuan-tuan kalau buat siri ceramah, ada 17 siri ceramah. Boleh panggil penceramah nak datang ke Ramadan ni. Malam ni bulan Syahrul Quran. Malam esok ceramah lain Ramadan bulan Tarawih. Buat 17 siri ada. Malam ni kita fokus Ramadan bulan Quran. Dan kita sebut tadi kasratil asma tadullu ala syarfil musamma. Sesuatu yang hebat namanya akan banyak. Termasuklah Ramadan, namanya ada 17. Nama-nama Allah sendiri ada 99. Kalau nama Nabi SAW ada berapa? Kita tak ramai orang mengetahui bahawa Nabi kita dalam kitab Al-Jazuli catatkan dalam kitab Dalailul Khairat, nama Nabi ni ada 200 nama. Tak hafal semua. Ibn Dahiyah dalam Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa mengatakan nama Nabi bahkan ada 300. Dan ada nama yang disebutkan secara jelas dalam nas. Sebagai contoh Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyur Tabah, Al-Mutawakkil, Abu Qasim. Itu jelas, clear cut dalam hadis disebutkan. Dan ada nama yang merupakan deskripsi sifat. Ada, contoh dalam Quran disebut Asy-Syahid atau Al-Mubashir, An-Nadhir, Ad-Da'i, Sirajul Munir. Ini boleh rujuk Al-Ahzab ayat 45. Ataupun misalnya Khatamun Nabiyyin. Nama Nabi tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka hadirin sekalian, memasuki Ramadan Al-Mubarak nanti, janganlah kita meninggalkan Quran ini. Sebab bulan Quran adalah Ramadan, Ramadan adalah bulan Quran. Raihkanlah. Jadi sebab itu Ramadan 3 perkara orang tak tinggal: As-Siyam, Al-Qiyam, Al-Quran. Pertama puasa, kedua tarawih, 3 Al-Quran. Quran tak boleh tinggal. Baik, bagaimana kita nak memanfaatkan Ramadan ni dengan membudayakan Quran? Pertama kata ulama,
Nombor satu, pastikan kita memiliki senaskah Mashaf Al-Quran milik kita. Berapa orang kalangan kita malam ni yang pernah beli Quran untuk dia amalkan dan dia baca? Maaf, kebanyakan daripada kita Quran yang dimiliki adalah Quran free. Quran pergi perasmian PIBG apa ke, dapat bagi Quran dia orang. Itulah yang kita baca. Tak salah, tapi lebih indah kalau dibeli. Beli dengan duit kita sendiri. Ada orang lebih teruk lagi, Quran yang dia baca kat rumah dia tu Quran curi. Dia curi daripada masjid tak pulang-pulang. La ilaha illallah. Tak boleh begitu. Quran ni kena beli. Awak benda lain beli boleh. Quran tak pernah beli pula lah. Cuma Quran kalau nak beli ni adab. Jangan minta diskaun. Jangan minta diskaun. Kita bukan benda jual beli tu. Kita beli tu pun niat upah dia je. Upah dia binding cantik. Itu je. Jangan membeli Quran. Ayat Allah ni bukan untuk dijual beli. Tapi kita bayar tu untuk penat dia menghias bubuh reben apa semua itu. Lepas itu jangan minta kurang. Berapa Quran? RM50. Mahalnya 40 dah lah. La ilaha illallah. Orang ingat beli petai kan ni? Tak boleh begitu. Bayar je lah Quran. Quran. Sebab itu salafus salih dulu nak masuk Ramadan semua pastikan ada mushaf. Macam kita di rumah ada Quran tapi suci hilang debu lah. Cari balik lah. Atas-atas gerobok almari tu. Ada berabuk lah tak baca. Tak apalah, keluarkan balik, bersihkan. Salafus salih dulu mereka memang memiliki mushaf masing-masing. Walaupun zaman itu bukanlah zaman terkenal, zaman percetakan yang luas. Tapi masing-masing kalau ada simpan mushaf, dia sayang. Dia orang ni semua hafal Quran semua dah. Para sahabat, tabi'in ramai hafal Quran. Tapi mushaf tetap dia cintai. Dia bukan sekadar memiliki, mencintai. Ada satu orang tabi'in senior, namanya Sa'id bin Musayyab atau Musayyib rahimahullah. Dia ada satu mushaf. Dia ni ulama besar, hafal dah Quran, tapi dia sayang mushaf dia. Kita panggil Quran lah mushaf tu. Kulu kilir dia bawa. Dan dia jadikan mushaf dia tu sebagai dia punya beg. Situlah dia letak dokumen, dia letak duit, apa semua dia letak dalam Quran. Jadi sambil-sambil tu boleh baca. Satu hari dia semayang di masjid. Adalah satu orang penjahat ni, dia dah hafal modus operandi ustaz ni. Ustaz ni duit dia semua letak dalam Quran. Saya letak Quran semayang. Quran sunat lah. Datang penjahat ni, dia ambilnya Quran. Sebab dia nak ambil duit dalam tu. Sa'id bin Musayyib cepatkan semayang. Habis semayang, dia kejar. Kejar, dapat. Budak ni takut. Bang, tolong bang, jangan pukul saya bang. Tak. Baca sini Quran. Dia ambil Quran, dia keluarkan duit. Nah, duit awak ambil. Saya nak Quran je. Ni saya sayang Quran saya. Dah, pergi balik. Dia lebih sayangkan mushaf dia bandingkan duit. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan pakai kereta Mercedes jalannya. Dalam kereta ada Quran. Datang mana perampok curi kereta kita. Kita kejar sampai traffic light kat Subang tu dapat tangkap. Dia pun melanggar, jangan pukul saya, jangan. Tak. Saya mau ambil Quran saja, kereta you boleh ambil. Macam tu lah tahap dia. Ni kereta tak ada masalah, saya ada insurans mah. Saya mau Quran saya banyak sayang ni Quran beli Mekah je tau. Lunyai Quran ni saya baca hari-hari. Belilah Quran. Sementara ada beberapa belah hari, 2 minggu ni, beli satu mushaf dan kita sayangi mushaf itu. Adakan connection, hubungan dengan mushaf itu. Bila Ramadan ni kita baca, tapi baca main, kejap baca yang masjid punya, kejap baca yang dia tak ada hubungan. Tapi kalau tuan-tuan beli daripada sekarang, baca sepanjang Ramadan memang sampai lunyai lah kulit dia tu. Masuk Syawal, tuan-tuan tak usik, tuan-tuan rindu. Sebab kita dah sebulan dengan dia. Dia akan rindu. Sebab itulah orang dulu memang sayang kepada mushaf. Kita sayang mushaf ni sebab dia adalah wahyu Allah, kalamullah. Bila kita baca, kita rasa Tuhan bercakap dengan kita. Sebab itu ada orang, tak tahulah dulu dia buat amalan, kalau dia nak buat satu-satu keputusan dalam hidup, dia nak Tuhan tentukan menerusi Quran. Ada. Dia kata hari ni aku ni ada susah hati, tak naik-naik pangkat, asyik memangku je kerja ni, bila lah nak naik pangkat, tuanku ni bila, contohlah dia bila lah tuanku nak kenal aku naik pangkat, dia asyik memangku, jatuh mati dalam pangkuan esok aku ni.
Dia pun buka Quran. Dia Allah tunjukkan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dia buka kena pula ayat. Barangkali benda yang kamu tak suka, benda yang kamu suka tak bagus bagi kamu. Benda yang kamu suka tak bagus bagi kamu, dan benda yang kamu tak suka mungkin bagus bagi kamu. Menyandar dia. Alamak, mana Tuhan tak bagi aku naik pangkat ni katanya. Sadaqallahul azim. Malah baca dah dia kata. Ada masanya. Kadang kita ditimpa masalah. Mereka check up, ada penyakit. Kita pun termenung. Aku apa dosa aku? Seokok tidak exercise tiap-tiap hari, minggu bawa basikal kayu hulu kele, kanser juga. Aduh, apa dosa aku? Orang lain pergi masjid pun tidak, tak ada sakit, tak ada apa. Orang lain tu tak buat medical check up. Itu dia tak tahu. Kita ni rajin belajar. Adanya, apalah nasib aku ya Allah. Kita pun tengok sikit Tuhan hari ni nasihat apa ke aku. Ada orang pasal gitu. Bismillah. Sup, buka. Tengok keluar ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa la. Oh, Tuhan nak menguji aku. Seolah-olah ketika kita tanya kepada Tuhan, ya Allah, why me? Why me ya Allah? Apa dosa aku? Why me? Seolah dalam ayat Tuhan menyebut, why not? Aku sayang kau. Seolah ada orang dia ada hubungan dengan Quran. Kita tak sampai lagi tahap itu. Sebab antara puncanya kita tidak memiliki mushaf. Quran kita ni kita pakai-pakai tak mana-mana kita ambil. Lepas tu kalau tanya orang hafal Quran, hafiz Quran, dia orang tak boleh tukar-tukar mushaf. Dia akan tumpu satu Quran je untuk dia nak hafal 30 juzuk. Lepas tu tengok anak-anak kita yang hafal Quran, Qurannya semua lunyai semua. Dah layu-layu dah kulitnya. Sebab dia memang tumpu itu. Dia ada barakah di situ, dia ada interaksi dengan Quran. Ini Quran kalamullah, dan kita bangga ini wahyu daripada Allah. Dan dalam dunia ni semua penganut agama dia ada kitab suci masing-masing, dan kita hormatlah. Orang Nasrani ada kitab Injil, orang Yahudi ada Taurat, orang Hindu ada Veda, orang Buddha ada Tripitaka, orang Taoism ada Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster ada Zen Avesta. Hatta orang kebatinan pun ada kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul. Bagi kita orang Islam, ada kitab, maka sayangilah kitab kita itu. Apatah lagi Quran ni dia adalah mukjizat. Kita kan selalu baca sirah, wah Nabi ada mukjizat, Nabi ada mukjizat. Tahukah kita Quran tu mukjizat? Mukjizat yang masih hidup. Mukjizat tongkat Nabi Musa dah tak ada dah. Tapi mukjizat Quran yang Nabi kita dapat sampai kiamat kita boleh tengok. Tapi kita tak memandangnya sebagai mukjizat. Ya Ustaz, mukjizat tak keluar cahaya pun. Dia mukjizat bukan jenis keluar super power. Quran ni mukjizatnya dari segi keindahan bahasa, susunan bahasa, keindahan kata-kata dia, gaya bahasa dia, balarah dia, fasih dia. Yang mana kalau orang nak tiru pun tak ada orang mampu tiru sampai bila-bila. Bukan tak pernah ditiru. Dalam Quran, Allah Ta'ala bahkan mencabar siapa yang tak puas hati dengan ayat aku ni, fa'tu bisuratin min mislih. Kalau kau tak puas hati, kau buat satu surah. Sampai malam ni, tak ada orang lagi mampu buat satu surah. Kalau agama lain, setengah agama lain, penganut agama dia tak cipta reka ayat sebab ada larangan. Jangan meniru-niru ayat ini nanti masuk neraka. Dia orang tak buat. Tapi Quran, Allah Ta'ala dia cabar pula. Kalau lu tak puas hati, lu buatlah satu ayat. Sampai sekarang tak ada orang boleh buat. Bukan, pernah ada orang cuba, tapi digelakkan oleh orang saja. Tak jadi. Musailamah Al-Kadzab, dia pernah mengaku jadi Nabi. Bila jadi Nabi, kena ada wahyu. Dia pun mengakulah dapat wahyu. Ketika utusan Bani Hanifah datang jumpa dengan Abu Bakar, Bani Hanifah ni pengikut tegar kepada Musailamah Al-Kadzab. Jadi ketika itu Abu Bakar pun minta lah kepada puak Bani Hanifah, aku dengar bos kau ada dapat ayat wahyu, betul ke? Betul tuan. Cuba baca sikit, aku nak dengar apa ayatnya. Ya Difda'ata binti Difda'aini nakiyalakum takina la ma'at takdirin wala syaribatam na'in. Bunyi sedap tapi maksudnya tak benda-benda. Wahai katak betina, anak dari dua pasang katak, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, jangan kotorkan air. Kata Abu Bakar, apa tujuannya ayat itu? Saya pun tak tahu tuan, saya hafal aja.
Ada ayat lain? Ada tuan. Apa dia? Walailid damis wa zi'bal hamis ma qata'an asadun mirat bin walaya bisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berbunyi, demi apa yang dipotong dari telinga singa, sama ada yang singa kering atau singa basah. Orang katanya apa tujuan ayat itu? Saya pun tak tahu tuan. Saya hafal saja. Amru al-As pernah jumpa dengan Musailamah. Dia tanya Musailamah tanya dia, Amru, bos engkau Muhammad ada dapat wahyu? Ada. Apa wahyu terkini sekali? Wal as innal insana lafi khus. Kata Musailamah, pendek sangat, tengok wahyu aku panjang. Ya wabaru ya wabar, innama anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun nakrun. Orang bahan gelap. Wahai bulu, kau selalu dicabut dan dibuang. Kau benda-benda. Kata engkau soalan nak lawan. Ni Quran. Dia pernah buat, dia plagiat ayat Quran. Dia buat inna a'tainakal khuq fasalli li rabbika was'aj inna sya'naka huwal ibla. Dia buat lagi al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Al-fil gajah, wa mal-fil apakah itu gajah, wa ma adraka mal-fil mu tahu tak gajah tu apa. Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Wa lahu zail, dia ke ekor pendek. Tak sedap langsung. Dia buat Quran tak sedap. Macam pengikut dia tak ramai. Tapi Nabi kita, sebab bukan dia yang buat, ni wahyu daripada Allah. Awak buat inna a'tainakal khuq. Sedap apa? Cuba baca versi yang asal, original soundtrack. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ayat Quran ni semua sama je, macam pantun, hujung-hujung semua sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lepas tu bila Nabi baca, orang memang kata ini bukan syair lah. Nabi buka mulut, alif lam mim, terduduk sastrawan semua. Mana pernah prosa klasik syair start dengan huruf? Syair mesti start dengan kata-kata. Sejak namamu menggetar rasa, ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh dari hidupku. Itu baru syair puisi. Tapi dia start dengan ABC. Orang, wow, ini tak ada dalam silibus universiti ni. Mana ada orang mulakan baik kata-kata dengan susunan huruf? Nabi je. Bawahnya alif lam mim ra, yasin, ka ya ain sad. Orang kata memang marvelous lah. Bagi orang yang faham bahasa. Kita Malaysia, puisi, lirik, mana ada start dengan huruf? Kau pula ekspedisi pernah dulu. CINTAKITA sampai bila MANA ke orang meninggal lah ya. Lepas tu pula mukjizat, nah ni mungkin orang tak perasan. Tuan-tuan tahu tak, bahasa yang kita baca dalam Quran ni bahasa sama yang dibaca oleh Nabi. Ini bahasa yang dah bertahan 2000 tahun di dunia. Ini lebih daripada sejarah lagi ni. Bagi orang kadang peminat sejarah, pengkaji sejarah, sibuk kaji sejarah pelik-pelik macam-macam, inilah satu-satunya yang paling bertahan bahasa 2000 tahun. Adakah kita tak nampak tu keistimewaan? English, bahasa Inggeris yang 1000 tahun dulu, orang sekarang dah tak boleh baca. Old English tahun 500 sampai tahun 1150. Tuan-tuan yang dah lama duduk England ke, buat TESOL ke, walau terror macam mana bahasa Inggeris, nak baca the exact book ditulis ni tahun 950 sampai 1000. Koleksi Old English Poems and Riddles. Tak boleh baca lagi dah. Old English abad ke-12. Walaupun kita lama duduk England, Cockney lah cara bercakap, baca sebat segloda fifth dagas, tak faham. Padahal tu bahasa Inggeris. Sebab dia bahasa tak bertahan. Sebat segloda fifth dagas. Fifth batas segloda of a brim. Kita ingat ni bahasa Jerman. Tak betul. Bahasa Inggeris. Cuma sekarang dah berubah. Sebat segloda fifth dagas. The boat sail for 5 days. Kalau fifth batas segloda of a brim, 5 boat sail over the sea. Kontra sangat. Ini baru 1000 tahun. Bahasa Quran 2000 tahun. Kalau tuan-tuan baca iza jaa nasrullahi wal fath, itu juga yang Nabi baca.
Dijaga sampai sekarang. Bahasa mana ada tahan lama tuan? Bahasa tak pernah tahan lama. Bahasa Belanda yang 300 tahun tu pun orang dah tak boleh baca sekarang. Kalau yang Dutch language, Old Frankish dialects, tak boleh baca lagi dah. Macam brandy, coleslaw, cookie, landscape, yacht, ini semua asal daripada Dutch. Dan kita pula, Belanda memang jajah kita. Belanda jajah Melaka Johor 183 tahun. Belanda jajah Indonesia 350 tahun. Tapi kalau baca balik teks, suruh orang di Netherlands sekarang baca, dia pun tak boleh baca. Itu baru ratusan tahun saja. Artinya bahasa tak ada yang kekal. Hatta bahasa ibunda kita, bahasa Melayu, berapa kali dah tukar laras bahasa? Banyak kali tukar. Tonton tengok cerita lama, kita pun tak tahu apa. Buka kitab kuning yang lama-lama, kain coking. Ada kain coking. Puas cari dalam Google, tak ada. AI tak ada. Tahu siapa tahu kain coking? Naklah memakai kain coking ketika ke Mekah. Kain coking ni lain kalau bahasa kampung. Rupanya kain ihram tu panggil kain coking. Puas kita nak mencari. Kalau teks dulu, buah palapa yang lalu kami sekaban pergi ke Balai Sah di Bagan, menunaikan semayang sembubuh, berpeluang mengecapi keenakan mayuh, hidangan disiapkan orang Balai Sah tinggal di kawasan berdekatan. Daripada statement ni, berapa yang tuan-tuan faham, berapa yang tuan-tuan tak faham? Itu bahasa Melayu tu. Bulan Palapa. Palapa tu Ramadan. Dah tak guna dah sekarang. Mana ada orang guna bulan Ramadan? Selamat menyambut bulan Palapa. Bengong lah orang ni. Kami sekaban. Sekaban tu apa? Sekeluarga. Tak pakai lah. Sekaban. Kita satu family, sekeluarga. Pergi ke Balai Sah. Balai Sah orang Kelantan faham lah. Mana masjid yang terletak di Bagan. Bagan. Tinggal Bagan Datuk je lah. Bagan, bandar. Pergi ke bandar. Tapi tak sebut dah Bagan. Sembubuh. Sembubuh ni berjemaah. Jom kita ke masjid bersembubuh. Lain macam Datuk Imam ni sebut ni. Rupanya ajak berjemaah. Mengecapi keenakan mayuh hidangan. Mayuh ni beraneka, variasi. Tak pakai dah mayuh. Ataupun yang disiapkan oleh orang Balai Sah atau para bubuhan. Bubuhan ni siapa? Tuan-tuan ni semua bubuhan. Jemaah. Bubuhan kita. Jadi itu dah habis, tak pakai lagi dah. Itu kalau bahasa persuratan untuk warkah menyila tuanku, itu bahasa istana. Bahasa istana. Macam kita nak merapak sembah tahniah misalnya, itu ada bahasa dia. Bahkan orang istana ni dia ada bahasa istana dia. Sebab nak kekalkan. Tapi Quran 2000 tahun itulah rupa dia. Sebab itu bukan kita merendahkan Nabi yang lain. Kalau Nabi Isa nanti bangkit, dia bagi ceramah berpidato, tak ada orang faham ayat dia. Apa sebab? Kerana Nabi Musa, Nabi Isa ini, mereka bertutur dalam bahasa Aramaik. Aramaik ni the mother of Arabic and Hebrew. Bahasa bertulis tertua di dunia. Dah wujud 3000 tahun. Dah tak ada orang tutur dah bahasa itu, Aramaik ni. Dah tak banyak dah. Tapi bahasa Arab kita ni ribuan tahun masih lagi kekal. Dan boleh dibaca pula oleh orang yang tak reti langsung cakap Arab. Tuan-tuan semua yang dalam masjid ni boleh cakap Arab. Mana ada kita cakap Arab ni bukan semua. Penceramah pun ada yang tak boleh cakap Arab ni pula kita. Cakap Arab bukan senang. Cakap Arab maksud saya full swing 100% Arabic. Bukan sekadar cakap, Ana nak beli shawarma, entah. Nak shawarma. Itu bukan cakap Arab. Setakat shawarma, Ana entah. Tak apa pun boleh. Full swing bahasa Arab, 100%. Tak semua orang boleh. Tetapi walaupun kita tak boleh, kita boleh baca Quran yang 100% bahasa Arab. Logik tuan-tuan. Kita tak boleh cakap Cina, boleh baca surat khabar Cina? Tak boleh. Kita tak boleh cakap Jerman, boleh baca surat khabar Jerman? Pandang je lah gambar, tak tahu apa cerita. Kita tak pandai cakap Tamil, boleh baca surat khabar Tamil? Tak boleh. Tapi kita tak pandai cakap Arab, boleh baca Quran, siap berlagu lagi. Pengsan Arab mendengar. Arab kata, Masya Allah, anta wal ma'aliza'anu wa'ja'ala. Arab siap puji. Pakcik ni tak faham. Sudah. Dia baca sedap sangat di Masjidil Haram. Arab keliling dengar. Masya Allah, 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 Allah. Habis pakcik tu orang Pelda je, mana tak cakap Arab. Tapi mengaji tu teranum sikit. Arab semua salam cium tangan. Masya Allah. Arab tu barak lah sebab cakap Arab terror baca Quran kan.
Ya ada. Meno Arab. Ana Meno Arab. Malaysia, you know Malaysia? Malaysia, Singapore, Thailand, Malaysia. Arab semua kata, macam mana dia ni boleh baca tapi tak boleh cakap. Sampai begitu. Orang Arab, tuan-tuan pergi ke Mekah, Arab semua ingat kita pandai cakap Arab. Sebab kita pandai mengaji. Ini mukjizat tuan-tuan. Sebab itu kita kena cintalah pada Quran. Kesayangan kita. Tapi kesayangan ni takkan ada kalau kita tak memiliki. Ya. Kena belilah satu. Berapa ringgit pun belilah. Jangan pakai yang online-online ni tuan-tuan. Bukan tak boleh baca Quran dalam telefon. Tapi pada ya tuan-tuan. Buka download dalam telefon. Pas mayam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi. Senyap sekejap. Mesej masuk. Balas dulu. Astaghfirullahaladzim. Tabarakallazi. Reply pula lagi la ilaha illallah. Bila nak habis baca tabaraka. Quran tak boleh. Baca pakai tablet ni gangguan. Lepas tu tak disahkan. Kadang yang tuan-tuan download online apa semua ni, kita khawatir bukanlah tak percaya kawan-kawan yang buat apps tu. Tapi mesti ada cok mohon daripada KDN tuan-tuan. Dia ada lembaga peringkat kerajaan yang mengawal pencetakan Quran ni. Kalau tidak, huru-hara esok. Benda ni kena kontrol. Makanya kita old school sajalah, beli Quran mushaf tuan-tuan baca. Dalam kereta beli satu dalam kereta, kat office pun tahu tak meja. Yang kalau boleh kat bilik mesyuarat pun letak Quran atas bilik mesyuarat. Dia time mesyuarat tu semua tak menipu belaka. Kau tak menipu. Menipu nampak Quran. Kan panah peti. Macam cakap betul. Duit pas ke mana? Tanya gitu. Bawa semua insaf belaka. Letak Quran seorang satu. Takut dengan rehal-rehal sekali letak. Jadi ini orang cinta Quran. Yang kedua kata ulama, lepas kita memiliki Quran, mestilah kita tahu membaca Quran. Tahu baca. Saya percaya kita semua alhamdulillah tahu membaca Quran, cuma lambat cepat itu sajalah. Jadikan Quran sebagai imam. Isinya mulia bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pasti benar, jadikan ia pautan tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Quran ni baca. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan ni dia dah peringkat ketagih baca Quran. Orang pemalas macam kita tak dapat tahap tu. Dia ada orang ketagih baca Quran. Artinya sebab dia dah selalu habis semayang, dia mesti capai masa baca 2 baris ke apa ke. Kalau dia tak buat, dia macam ada benda tak kena. Macam kita lah, ada hari-hari jogging, ada hari tak jogging. Rasa gatal badan, macam ada benda tak kena. Itu level-level orang memang dia suka baca Quran. Sebab orang baca Quran ni, dia bukannya kisah khatam, tak khatam. They enjoy the process. Orang cinta Quran ni, they enjoy the process. Dia bukan result sangat. Ada orang macam kita, nanti Ramadan, kita nak result. Mesti kejar. Target kita 27 Ramadan khatam, bawa telur macam-macam, pulut kuning kumpul-kumpul. Ada orang dia tak kisah khatam tak khatam, bagi aku nak enjoy baca Quran. Dan bagi orang yang enjoy baca Quran, dia memang dia cinta pada benda itu. Dia payah tuan-tuan kalau orang enjoy ni, macam kita tengok bola lah. Orang kalau minat bola, dia tak nak result. Dia tak nak tengok result je, dia nak tengok perlawanan. Dia nak tengok perlawanan. Macam kita yang tak berapa minat, nak tunggu bola Liverpool lawan apa tu tengah malam, tak ada pasal, dah tua-tua ni. Jadinya kita bangun pagi esok, buka tengok dalam Google je lah berapa kesudahannya. Buka sport mana ke tengok gol sajalah yang ditunjuk mana yang gol. Kita tengok gol, result cukup lah. Tapi bagi orang muda, orang yang minat, takkan tengok result. Kita nak tengok perlawanan daripada mula sampai habis. Kita enjoy. Lagi sedap kalau pergi stadium, cat muka, ikat kepala. Kita enjoy the process. Walaupun beratur panjang, tiket daripada pukul 5 beratur. Tapi kenapa dia orang ada sabar, ada tawaduk, ada rasa syukur, ada rasa macam. Sebab dia enjoy the process. Dia dah cinta dengan benda itu. Tuan-tuan main golf pun sama. Hujan panas tak kira. Pergi je, enjoy. Tapi kalau tak minat tak boleh. Dia mesti love. Do what you love what you do. Bahkan kadang-kadang ada setengah orang, katakanlah masjid kita lah, Masjid Al-Nur SJ4,
Katalah kita ajak pasukan Liverpool lah lawan perlawanan persahabatan. Tak ada kerja ke saya ajak perlawanan persahabatan. Panggil lah Muhammad Salah datang, Virgil van Dijk datang, semua datang. Kita pun main lah. Lawan Masjid USJ 4. Lawan Liverpool, kita kalah 16-0. Munasabah lah dia kuat. Kalah 16-0. Tapi adakah pemain pasukan Masjid Anwar USJ 4 akan kecewa? Kita tak kecewa sebab kita enjoy bermain dengan pasukan yang hebat. Bahkan bagi setengah orang yang dalam perlawanan itu, dia berjaya gelecek Muhammad Salah, dia berjaya ayamkan Virgil van Dijk, ni kapten, defend bapak lah terornya. Dia berjaya tewaskan Alisson Becker, keeper. Memang dah bola tu dapat ke dia, dia tendang puk, patutnya gol, kena tiang. Allah, tak gol, patut 16-1. Tapi walaupun tak gol, dia tak kecewa sebab dia enjoy bermain hari tu. Bahkan dia akan cerita pula anak cucu, Atuk dulu pernah main dengan Liverpool, kena main-main, Atuk skor gini gelecek ayam kan dia, tak gol pula, tapi tak kecewa sebab enjoy the process. Macam tadi Nabi kenapa boleh baca Quran sampai 8 juzuk satu rakaat? Enjoy the process. Yang kita jadi tak tahu bila lah Nabi ni, Allah perut dah kebuluh morih tak ada ni, lama pula lah tu imam. Sebab kita tak enjoy, kita tidak cinta kepada proses itu. Bila sebut Liverpool jangan sombong-sombong sangat ya. Jadi Liverpool ni YNWA, you'll never walk alone ya. Tapi sebenarnya bukan you never walk alone, you are nothing without Allah. YNWA. Dan kita pun Ramadan ni we are nothing without Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita bukan orang baik, bukan 100% sempurna. Kalau Allah tak bantu kita gerak, kita pergi masjid, bangun sahur, semayang sampai 20 rakaat, we are nothing without Allah. Banyak tawakal. Jadi cintailah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi kata ulama? Selain daripada kita membaca Quran, cuma hati-hatilah dalam membaca Quran ini, pastikan kita membacanya dengan cara yang ikut peraturan. Al-Quran ni pula dia tak boleh baca suka-suka hati, mesti dibacakan mengikut peraturan. Dia panggil ilmu tajwid. Kalau tajwidnya terlampau berterabur, kita takut nanti seperti yang disebutkan oleh Nabi, rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada juga orang suka baca Quran tapi Quran marah atau laknat dia. Kenapa? Dia tak ambil pot tentang tajwid. Izhar halqi, syafawi, izhar mutlak, izhar qamari, idgham, iqla, ikhfa. Itu yang basic-basic lah. Sekarang ni Quran ni dah banyak dia punya versi. Sekarang saya tengok cetakan, ada yang buat versi tajwid pun ada lah. Bagus betul lah, ada nota kaki. Kalau yang garisan merah tu mat berapa panjang, 642. Bagus lah orang. Sekarang makin kreatif. Jadi tidak ada alasan untuk kita membacanya dengan cara yang tak betul. Bacalah Quran dengan tajwid. Jangan bunyi macam orang faham, macam orang Perak baca. Bunyi orang Arab lah. Ni Quran bahasa Arab kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna. Tadi tak boleh. Kena baca bunyi Arab je lah. Sebab itu bila kita baca Quran dengan tajwid, berbunyinya sedap dan barakah. Itu yang selalu saya sebut kalau orang kaji kenapa lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee evergreen, malah segar sampai sekarang. Salah satu faktornya adalah dia, kalau diction sebutan dia tu semua lengkap tajwid dia. Dia sangat jaga segi sebutan. Kalaulah bulan jatuh keriba, dia sebutan B-nya tu tepat. Ni'matlah, ainnya hidup. Ni'matlah insan. Dia ada dengung dia. Lepas tu, sudah ku tenung dalam kitab. Ada qalqalah di situ. Ada qalqalah kubra apa ada? Makin ku renung berdetu-berdetab. Itu ada pula qalqalah kubra. Agaknya itulah punca jadi sedap je dengar bila ditajwid kan ya. Cuma tuan-tuan, kalau Quran ni kata ulama, selain pada tajwid, kita elok berlagu. Tapi berlagu, tuan-tuan tak boleh reka lagu sendiri. Ini kena ingat, nanti kena laknatkan Quran.
Quran ni tak boleh lagu dia guna lagu-lagu rekaan kita, tak boleh. Dia mesti menggunakan lagu-lagu yang telah digazetkan. Sebab itu zayyinul Quran bi aswatikum. Nabi sebut, hendaklah kamu hiasi Quran dengan kemerduan suara. Tetapi biluhunil arab bi aswatiha. Mesti dengan langgam orang Arab dan suara mereka. Ini hadis riwayat Tirmizi. Maknanya sama ada kita membaca cara bayati, sobah, hijaz, nahwas, ras. Nahwan ataupun ras. Ataupun bayati, hijaz, nahwan, rasikah. Tak boleh baca lagu cara lain. Lagu Piramli, tak boleh buat lagu Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia buat lagu getaran jiwa pula dah. Tok Imam memanglah makmum suka, tapi awak keluar panah peti kan, tak boleh. Dia mesti lagu tu lagu Arab. Dia tak boleh tukar lagu lain. Lepas tu kita tegur mana-mana orang yang baca Quran bunyi Hindustan. Tak boleh. Hindustan ke Jawa ke Bugis ke, tak boleh. Dia lagu dia biluhunil Arab, mesti Arab. Sebab hak prerogatif dia lah turun kat dia. Tak boleh buat lagu Cindai Melayu asli apa, tak boleh. Dia mesti lagu Arab. Hatta Nabi tak beri pun gunakan lagu syair Arab untuk lagukan Quran. Di Quran ada syair orang Arab ni tak sama syair kita. Syair kita tak ada irama. Arab ni dia ada irama syair dia. Contohnya kalau dia ada narmah langgam ataupun rojas ataupun romal yang puji orang. Sautu safiri bulbuli hayyaja qalbi samili alma'u wa zahru ma'a ma'adharil azmuqali fanta ya sayyidali wa sayyidi maulali fakam tayammuli wa zailulun aqai qali qaftatuhu biwajnati faqala la 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 top tabuli. Itu syair top tabuli untuk nak bagi unta laju. Dia ada lagu dia. Semua ada lagu. Dia ada romal. Tola al-badru alaina. Itu syair. Dia tak baca secara Tola al-badru alaina min saniyatil wada'. Dah. Arab syair dia semua ada lagu. Tola al-badru alaina. Jadi Nabi tak benarkan guna lagu syair buat lagu Quran. Contoh wadduha wal laili idza saja. Tak boleh. Maka kalau lagu syair Arab pun Nabi tak guna, apatah lagi lagu Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, semua tak boleh. Arab saja. Macam mana nak kerti? Learn, belajar. Panggil ustaz ajar taranum. Sebenarnya banyak nak cerita tuan-tuan, sampai tak boleh lama-lama lah kita ada makanan dah dihidangkan makruh, kita ceramah lama-lama. Jadi saya kira sekadar itu lah. Yang penting baca Quran sudah. Cerita banyak. Kita punya kempen meneja pun tak guna. Quran tu beli dulu. Beli Quran, baca Quran. Tadi kita sebut juga bulan Ramadan ni bulan sedekah. Jadi kita nak beritahu pada jemaah malam ni, Masjid An-Nur USJ 4 ni dalam proses ubah suai dan naik taraf. Kos keseluruhannya tidak sedikit juga, 6 juta ringgit. Jadi kepada yang nak menyumbang, sumbanglah seikhlas hati. Saya baca skrip dia ya. Tak ada sikit, bagilah banyak. Ni dia cakap, saya tak tahu. Jadinya berilah sumbangan. Kalau ada yang kata Allah ustaz tak cakap awal, saya tak bawa wallet. Tak apa, boleh QR code. Tak ada masalah. Ada ke QR code? Sedang kempen. Boleh scan saja. Sedekahlah. Tak, dia ni pencen kubur kita. Esok masjid ni siap, kita sedekah. Orang guna lagi digunakan, kita dah mati pun pahala jalan. Tapi ikut semangat lah. Kalau tuan-tuan sedekah RM1, malang kubur esok lampu tu besar lilin je lah lampunya. Kalau sedekah banyak terang macam cendelier. Orang apa terang? Kubur aku ada aircon semua. Sebab kita sedekah banyak sikit. Sedekah sikit, mancih lah gini. Kan kubur gelap, mancih. Abang mancih je. Aku sedekah RM2. Lupa orang duit lah. Jadi sedekah lah banyak sikit. Ya. Tak, bukan untuk saya, bukan untuk Nazir, JK. Tak, ini untuk masjid. Anak cucu kita semayang selesa, kita dapat pahala. Jadi berilah sumbangan seikhlas hati. Sekadar itulah tuan-tuan, sembang-sembang malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dan dekatkanlah segala urusan-urusan kami denganmu. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itulah saja ceramah pada malam ini. Buat akhirnya, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Itu matlamat kita. Dan lang palang takut tak jumpa dah, saya terus ucap air raya terus, boleh kan? Jadi selamat menyambut air raya Aidilfitri lah ya. Maaf saya batin, hati-hati malu di jalan raya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.